wabarakatuh. Mari sama-sama kita membuka majlis dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah tengah hari ini kita dapat dipertemukan kembali. Cuma berbezanya pada tengah hari ini kita datang dalam keadaan dua perkara. Yang mana perkara pertama, kita datang dalam keadaan al-imsak minal ta'am wasyarb. Kita menahan dan juga menegah diri daripada makan dan juga minum. Dan yang kedua, kita datang pada tengah hari ini dalam keadaan al-imsak. Kita menahan diri minasyahwah, daripada syahwat dan juga hawa nafsu kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pembatalan terhadap puasa kita pada hari ini. Dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah doa yang telah kita pohon, doa yang kita panjatkan daripada Allah Subhanahu wa taala sejak bermulanya bulan Rajab, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, bila masuknya bulan Rajab maka berdoalah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan kepada kami di dalam bulan Rajab. Begitu juga dengan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Maka doa yang kita panjat dan juga kita pohon pada suatu ketika dahulu, 2-3 bulan yang lepas, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita pada hari ini untuk kita masuk di dalam madrasah tarbiyah ramadaniyah, madrasah pendidikan, sekolah pendidikan, satu markas pendidikan untuk mendidik diri kita di dalam bulan Ramadan. Cuma persoalannya pada hari ini, persoalannya pada saat ketika ini, sudah berlalu 2 Ramadan, dan bagaimanakah kita menghabiskan 2 Ramadan tersebut? Adakah tepat dan adakah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas diri kamu akan puasa seperti mana umat yang terdahulu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan pemfarduan, tujuan pensyariatan puasa tersebut, last sekali Allah Ta'ala sebut ialah la'allakum tattaqun. Maka 2 hari ini perlu kita lakukan persoalan dan juga muhasabah dalam diri kita. Adakah kita pada hari ini telah mencapai darjat ketakwaan dengan anggaran pada 2 Ramadan pada hari ini? Kerana para syair, ada seorang penyair ada menyebutkan dalam satu syairnya, apa kata dia? Wa ma sammal al-insana illa, katanya, dan tidaklah dinamakan manusia itu sebagai seorang manusia illa linasih, akan tetapi tidak dinamakan sebagai dirinya sebagai seorang manusia melainkan disebabkan sifat kelupaannya, illa linasih. Maka pada hari ini Ramadan datang setahun dalam keadaan sekali tadi. 11 bulan kita dalam keadaan di luar Ramadan. Masuknya bulan Ramadan pada tahun ini sama saja bulannya. Yang berbeza penyerapan dari segi keimanan kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Maka dia berbeza.
Wa man qalbu, kata penyair tersebut, dan tidak dinamakan hati itu illa annahu yataqallabu, dan tidak dinamakan hati melainkan hati itu sifatnya berbolak-balik. Maka dua konsep ataupun dua ciri organ ini, ataupun dua konsep atau kita namakan dua benda ini. Yang pertama manusia, kata penyair, manusia ini tidak dinamakan manusia melainkan disebabkan dirinya cepat lupa. Maka inilah pada hari ini kita lihat bagaimanakah manusia akan lupa. Dan sebab itu kita lihat apabila nak masuk saja bulan Ramadan, akan dilaksanakan diskusi, akan dilaksanakan wacana untuk bedah balik, untuk postmortem balik, apakah dimasukkan dengan puasa, apakah perkara yang membatalkan puasa. Kenapa? Sebab benda ini berlaku hanya sebulan sekali. Wa ma qalbu illa annahu yataqallabu, kata penyair. Dan tidak dinamakan hati melainkan dinamakan disebabkan ia akan berbolak-balik. Maka hati manusia pada hari ini, Ramadan pada tahun ini, tak sama dengan Ramadan tahun lepas, tak sama dengan Ramadan 2 tahun lepas. Hati kita ketika itu, wallahu ta'ala alam, itu semua Allah Ta'ala punya kerja. Adakah kita beriman ataupun tidak? Sebab itu konsep hati pada hari ini Nabi ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka janganlah ataupun tetapkanlah hati-hati kami ini dalam keadaan bertaati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mentaati kepada suruhan dan juga perintah, serta meninggalkan segala larangan yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Itu sebagai mukadimah pada hari ini, sebagai kita menyambut keberkatan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pelbagai perkara, dan tidaklah berkesempatan pada hari ini untuk kita terjemahkan pelbagai hadis dan juga pelbagai perbicaraan mengenai Ramadan, karena kita akan terus menyambung perbahasan kitab kita pada hari ini, iaitu kitab Al-Iman wal Hayat, iman dan juga kehidupan, hasil karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallahu ta'ala. Kata pengarang dalam bab yang seterusnya, masih kita membicarakan mengenai kemuliaan manusia. Pengarang menyatakan bahawasanya sebelum ini sepintas lalu telah kita bicarakan mengenai kedudukan manusia. Kedudukan manusia di sisi manusia, kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan manusia di sisi makhluk yang lain, sama ada binatang maupun para malaikat. Maka pengiktirafan tersebut minggu lepas telah kita nyatakan ialah pengiktirafan tersebut disebabkan keizzahan ataupun kemuliaan tersebut dinilai atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda lain yang mana Allah Ta'ala muliakan manusia pada hari ini, yang mana Nabi sendiri ataupun para anbiya memuliakan manusia, ataupun para mukmin memuliakan manusia, melainkan perkara tersebut berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya dimuliakan ataupun yang paling mulia di kalangan kamu ini adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada keimanan tersebut, hasil daripada kemuliaan tersebut yang terhasil disebabkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memberikan suatu kesan yang sangat hebat terhadap individu. Maka sebab itu pengarang menyatakan bahawasanya apabila kemuliaan tersebut telah diserap di dalam seorang mukmin, maka ketika itu dia merasakan dalam dirinya mempunyai harga diri. Saya dah ulas pada minggu lepas, sifat mukmin bahawasanya dirinya tidak merasakan ataupun meletakkan dalam dirinya ada perasaan dinamakan sebagai al-afaf. Al-afaf ini dinamakan sebagai satu konsep menjaga kehormatan diri. Bagi seorang lelaki, memelihara kehormatan diri daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan dirinya masuk ke lembah maksiat. Begitu juga dengan perempuan. Tetapi dalam perempuan khusus dinyatakan di dalam kitab Al-Akhlaq, dinyatakan bahawasanya pemeliharaan tersebut fokus kepada pemeliharaan faraj. Kerana apa? Nabi sebut dalam hadis secara nyata, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat, kata Nabi. Maka kriteria yang Nabi nak bagi tahu bahawasanya perasaan tidak malu tersebut
menyebabkan kamu nak buat apa pun kamu akan buat, walaupun benda itu berlanggar dengan dasar syarak yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang telah merasai kemuliaan dalam dirinya, bahawa dia dimuliakan disebabkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada suatu title, ada suatu pangkat, ada satu kedudukan yang akan tercetus dalam dirinya, iaitu saya mempunyai harga diri. Maka sebab itu perlu kita jelas dan perlu kita tahu bahawasanya harga diri ini adalah merupakan perisai diri kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang dinamakan sebagai maksiat. Maka pengarang menyatakan lagi bahawasanya sifat ataupun sikap orang mukmin ketika itu yang mempunyai harga diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi tuan di dalam alam ini dan hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri dia ini untuk diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, kenapa kita sebut Al-Baqarah? Kerana ini 2 Ramadan. 2 Ramadan juzuk 2 lagi. Esok 3 Ramadan dia masuk juzuk ketiga. Ini kita punya sifat. Jadi kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah, banyak Allah Ta'ala menyatakan sikap dan juga sifat orang yang menjual ilmu dan juga menjual dirinya kerana dunia berbanding menjual untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka penjualan tersebut kerana tidak ada nilai keimanan di dalam dirinya. Maka sebab itu ketika itu Allah Ta'ala menyatakan bagi golongan-golongan ini dia sudah melakukan suatu kerugian kerana dia berjual beli dengan dunia, bukan dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada ini, kata pengarang, wala gharwa wala ajaba, tidaklah rasa pelik dan juga tidaklah kita merasa ajaib bagaimana Bilal bin Rabah ketika mana berdepan dengan Abu Jahal dan juga Umayyah bin Khalaf yang merupakan seorang pembesar daripada kalangan Quraisy, ketika mana diminta untuk menafikan keimanan kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Maka Bilal ketika itu dengan perasaan dan juga pendirian yang teguh menyatakan bahawasanya Ahad, Ahad, Ahad. Apa maksud Ahad? Bukan Ahad hari Minggu, tetapi yang dimaksudkan Esa, 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 iaitu Allah Ta'ala itu tunggal, Allah Ta'ala itu tunggal, dan Allah Ta'ala itu tunggal. Berbeza dengan kita manusia pada hari ini. Si isteri mengejut si suami, si ibu mengejut si anak, si abang mengejut si adik pada waktu malam minggu untuk menyatakan bangun qiyamul lail, bangun sahur, bangun untuk menyatakan sujud dan juga syukur kepada Allah Ta'ala. Apakah yang dijawab bagi kita pada hari ini? Ahad, 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 cuti, cuti, cuti. Jadi tidak ada qiyamul lail. Berbeza kita dengan Bilal bin Rabah. Ini satu, tidaklah saya menyatakan kita, tetapi kita nak katakan bahawa beza keimanan di antara Bilal bin Rabah dengan kita pada hari ini. Yang menyatakan Ahad itu merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai satu cuti untuk kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Bilal bin Rabah yang mana telah diletakkan dalam dirinya keimanan yang sangat kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kata, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha. Surah Al-An'am ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah orang-orang yang sudah mati hatinya kemudian kami hidupkan dengan keimanan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, iaitu keimanan dan juga ilmu, lalu dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, samakah dengan orang-orang yang ada dalam gelap gelita dan tidak boleh keluar daripada situ? Maka perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala nak bagi tahu Bilal asalnya tidak masuk Islam, lahir-lahir bukan Islam, lahir-lahir dalam keadaan seorang bukan Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan. Maka kata Allah Ta'ala, bagaimanakah ataupun adakah persamaan ataupun bolehkah kita samakan pada hari ini iman Bilal yang asalnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berikan hidayah, maka adakah sama kedudukannya dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala matikan hatinya, iaitu matikan keimanan yang ada di dalam hatinya?
Maka kata Allah Ta'ala ini, perkara ini tidak akan sama sekali. Maka itulah keimanan yang dilaksanakan, yang telah dicerminkan oleh Bilal bin Rabah. Kita ambil contoh yang kedua, Rabi'i bin Amir. Rabi'i bin Amir ini merupakan seorang panglima perang. Tatkala diperintahkan untuk bertemu dengan Rostam. Rostam ini adalah merupakan general perang yang mana telah menguasai ataupun yang membawa jentera peperangan daripada Parsi. Keimanan yang dibawa, yang ditunjukkan oleh Rabi'i bin Amir ketika itu adalah suatu keimanan yang sangat kukuh dan sangat utuh. Ketika mana kalau kita lihat dalam sirah dinyatakan, Rabi'i bin Amir ketika itu masuk ke dalam kemah Rostam tanpa turun daripada kuda tunggangannya. Lalu masuk, terus menerpa masuk tanpa turun dan melalui kapet merah yang menjadi keagungan kepada Rostam sebagai seorang general perang tentera Parsi. Maka ketika itu persoalan yang ditimbulkan oleh Rostam, kenapakah Islam datang untuk menjajah tanah Parsi dan juga untuk merampas harta yang ada di dalam negara Parsi? Maka ketika itu Rabi'i bin Amir berkata, apa dia kata? Wa qala nahnu qaumun, kami ini adalah merupakan suatu kaum, ibta'atna Allahu linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kata Rabi'i bin Amir dengan penuh keizahan dan juga kemuliaan ketika itu, kami ini adalah suatu kaum yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerja tugas kami linukhrijan nas, kata dia, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, daripada menyembah manusia, ila ibadatillah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Wa min diqid dunya ila si'atiha, daripada mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia untuk luaskan mereka supaya keluar daripada himpitan dunia yang hanya memikirkan mengenai dunia. Wa min juril adyan ila adlin wal Islam, dan nak mengeluarkan mereka, nak mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama yang ada pada hari ini, yakni mereka-mereka yang telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar ke mana? Keluar kepada keadilan yang ada di dalam Islam. Maka kalau kita lihat dalam dialog yang dilaksanakan oleh Rabi'i bin Amir, tidak ada satu pun ucapan dan ungkapan yang diterangkan melibatkan urusan dunia semata-mata. Dia kata bahawasanya nahnu qaumun ibta'atna Allahu linukhrijan nas ila ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Yang pertama kata dia, kami ini dibangkitkan, kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kami nak mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Parsi, bagaimana dia menghambakan manusia ketika itu, kuasa ketenteraan yang menjadi suatu alat untuk manusia tunduk dan juga patuh hormat kepada tentera. Begitu juga tunduk dan juga hormat kepada apa? Kepada pemerintah. Maka ketika itu diriwayatkan dalam sirah, apabila Rabi'i bin Amir menyatakan perkara tersebut, tercengang dan juga terkaget, termenung seluruh hamba yang mana menjadi hamba abdi di dalam kemah perang Rostam. Kenapa? Sebelum ini tidak ada suatu ucapan dan ungkapan yang menyatakan bahawasanya nak bebaskan manusia menjadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Tuhan yang esa. Maka ucapan yang pertama ini menjadi suatu kekaguman terhadap hamba-hamba abdi yang telah dijadikan hamba orang suruhan oleh tentera Parsi. Dan ucapan kedua, wa min diqid dunya ila si'atiha, nak keluarkan manusia daripada apa? Daripada kesempitan dunia yang penuh dengan perkara-perkara memikirkan dunia semata-mata, tak fikir mengenai urusan akhirat. Kerana ketika itu Parsi, siapa yang kuat, tentera yang kuat, dia akan menguasai, tentera yang lemah dia tidak dapat menguasai.
Maka ketika itu Rabi' bin Amir menyatakan, kami nak keluarkan kamu ni semua daripada kamu duduk dalam dunia yang sempit, supaya kamu duduk di dunia yang cukup luas, iaitu dunia yang kamu mempunyai sistem keadilan. Bagaimana kamu boleh melaksanakan keadilan sesama makhluk maupun sesama binatang? Bagaimana kamu boleh melaksanakan keadilan dari segi harta, dari segi kemewahan, dari segi pelbagai perkara yang telah Islam gariskan. Dan yang seterusnya, wa min juril adyan ila adlil Islam. Dan kami nak keluarkan kamu daripada kezaliman agama-agama, iaitu kamu menyembah suatu benda yang tak boleh nak buat apa-apa. Kamu menyembah dan juga percaya kepada suatu benda yang kamu sendiri ciptakan. Kembali kamu kepada keadilan Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan juga Maha Bijaksana. Maka kalau kita lihat dua anggota ataupun dua insan ini, Bilal bin Rabah dan juga Rabi' bin Amir, bagaimana kedudukan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan dengan penuh pendirian dan menyatakan dengan penuh teguh bahawasanya kami pada hari ini adalah untuk menyatakan bahawasanya keimanan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua insan ini menjelaskan kepada kita bahawasanya mereka telah melaksanakan apa yang dinamakan sebagai thamaratul al-iman, iaitu hasil buah daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka cerminkan kepada manusia dengan satu penegasan bahawasanya itu adalah merupakan akidah yang cukup kukuh untuk kita menyatakan bahawasanya tidak ada makhluk yang lain, tidak ada sesuatu yang lain yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seterusnya, iman akan menanamkan pandangan hidup bahawasanya manusia ini mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita nyatakan sesuatu perkara dan juga kita nyatakan di dalam suatu ayat yang diriwayatkan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Surah Al-Isra ayat ke-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah melindungi, kami telah memperjalankan mereka di atas darat dan juga di atas lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka di kalangan rezeki yang terbaik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah muliakan dan kami lebihkan mereka di kalangan makhluk-makhluk yang lain yang telah kami ciptakan dengan suatu kelebihan, yakni kelebihan keimanan dan juga akal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin pada hari ini, konsep keimanan yang telah diterapkan dalam jiwa mukmin akan melihat bahawasanya dirinya ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berbeza dengan mereka-mereka yang menganggap bahawasanya nilai manusia pada hari ini hanyalah sebagai satu tubuh tetapi tidak ada roh. Dalam Islam, manusia ini terdiri daripada dua unsur. Unsur yang pertama dinamakan sebagai unsur yang dinamakan sebagai roh. Dan roh ini adalah merupakan satu kerja daripada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbina. Dan mereka akan bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai urusan roh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ar-ruhu min amri rabbina. Urusan roh ini adalah merupakan urusan daripada Tuhan kami. Yakni urusan roh ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak sibuk dah. Kamu uruskan bagaimana urusan yang kedua dinamakan sebagai jasmani. Jasmani ini adalah merupakan milik kamu, dan bagaimana kamu akan memanfaatkan jasmani kamu dalam kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia ini dipandang mulia oleh para malaikat. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'il wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah
ketika mana kami perintahkan dan kami ucapkan kepada para malaikat untuk sujud tanda hormat kepada Adam. Semua para malaikat sujud. Sebelum itu para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, kenapa nak jadikan manusia ini sebagai khalifah? Sedangkan kami ini adalah golongan yang sentiasa bertasbih, yang mensucikan kamu wahai Allah Ta'ala, dan manusia ini mayyufsidu fiha, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, wa yasfikun dima, kata malaikat. Mereka ini pula yang selalu menumpahkan darah, yakni berlaku pembunuhan sesama manusia. Kenapa nak lantik manusia sedangkan kami ni para malaikat yang sentiasa melakukan ibadah kepada kamu? Maka Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tak tahu apa benda yang aku tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ayat 31 yang tuan-tuan boleh lihat dalam juzuk 1 dalam surah Al-Baqarah. Maka sebab itu kemuliaan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diperakui juga dan telah diletakkan oleh para malaikat, begitu juga kepada orang mukmin, maka itulah dinamakan sebagai harga diri yang telah diterapkan melalui keimanan. Sebab tu saya ulang kembali, Nabi sebut izalam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Maka Nabi dah nyatakan perkara tersebut nak bagi tahu kepada kita, kalau tak ada perasaan malu, maka hilanglah ketika itu keimanan dalam diri kamu, sehingga kan kamu nak melaksanakan sesuatu maksiat, kamu dah tak ingat apa benda, melainkan kamu nak juga laksanakan perkara tersebut. Maka sebab itulah konsep ihsan yang dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW perlu diterapkan kembali dalam diri kita pada hari ini. Al-ihsan sama ada ihsan tersebut dalam ibadah, al-ihsan sama ada dalam kerja kita, al-ihsan dalam apa sahaja dalam kehidupan kita perlu disemai kembali. Ihsan yang dimaksudkan dalam hadis itu bukan ihsan yang dimaksudkan di dalam kamus Melayu kita pada hari ini. Ihsan dalam kamus orang Melayu kita pada hari ini iaitu simpati. Tetapi dalam ihsan di dalam hadis tersebut, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ihsan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu bagaikan kamu ataupun kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah puasa kita pada hari ini, yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawasanya kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak-anak Adam ini baginya ataupun amalan tersebut boleh dinilai olehnya. Kita solat jemaah, Nabi sebut secara nyata sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang bersendirian, bisab'i wa ishrina darajatan, dengan 27 kali ganda darjat. Begitu juga dengan haji, al-umratu ilal umrah, yang dinyatakan dalam hadis, haji dengan haji, umrah dengan haji, umrah ke umrah, sembahyang 5 waktu ataupun sembahyang ke sembahyang, mukaffirat lima bainahuma, bahawasanya dia akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil. Maka dinyatakan secara jelas. Tetapi dalam bab puasa, kata Nabi SAW melalui hadis tersebut, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan menilai puasa tersebut. Maka pada hari ini konsep ihsan yang Nabi maksudkan ialah sesuatu perkara yang kamu laksanakan pada hari ini, kamu akan meyakini bahawasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memerhati kamu. Fa in lam takun tarah, kata Nabi lagi, sekiranya kamu tak mendapati bahawasanya Allah Ta'ala sedang melihat kamu, fa innahu yaraka, kata Nabi, sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Walaupun kita tak rasa pada hari ini, kita sembahyang sebentar nanti, bahawasanya Allah Ta'ala sedang melihat. Kita buat kerja pagi tadi, adakah Allah SWT? Kita tak rasa. Kerana nilai keimanan tersebut yang akan merasai bagaimana adakah Allah Ta'ala akan melihat, ataupun keimanan kita yang akan menentukan bahawasanya adakah kita sedang diperhatikan atau tidak. Tetapi kata Nabi, fa in lam takun tara, kalaupun kamu tak nampak dia, kalaupun kamu tak nampak apa yang Allah Ta'ala nampak, kalaupun kamu tak rasa Allah Ta'ala sedang lihat kamu, yakin dan percaya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia sedang memerhati diri kamu. Maka kalaulah pada hari ini ada konsep ihsan dalam diri kita, jangan kata nak mengulat, jangan kata nak menyeleweng, jangan nak kata buat sesuatu yang besar, hak kecil pun kita jadi takut. Kita nak tipu orang 10 pun kita rasa takut. Sebab apa? Sebab kita yakin
bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memandang dan juga melihat apa yang kita laksanakan. Maka yang terakhir, kata pengarang, orang yang beriman itu akan merasai bahawasanya seluruh alam ini akan berkhidmat kepadanya. Para malaikat akan sentiasa mengawalnya. Tuhan penguasa alam ini selalu bersama dengan dia, dan termasuk golongan orang-orang yang diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi, yakni orang-orang yang dinamakan para solihin maupun para syuhada. Yakni apa yang dimaksudkan, bahwasanya orang-orang dan juga manusia-manusia serta makhluk-makhluk yang lain akan merahmati kerja buat kita pada hari sekiranya kita melaksanakan yang dinamakan sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan di dalam tafsir yang pernah saya belajar suatu ketika dahulu di Universiti Azhar, dinamakan sebagai ma'iyatullah, iaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita buat apa-apa sekalipun, buat persoalan yang pertama, adakah Allah Subhanahu wa taala setuju atau tidak? Kalau Allah Ta'ala tak setuju, jangan buat. Saya nak ambil interest ni, saya nak ambil faedah ini tidak dinamakan riba contohnya, tetapi di sebalik daripada interest tersebut adalah riba. Maka janganlah dengan persoalan-persoalan yang dinamakan sebagai istilah kita cuba nak menafikan bahawa itu adalah bukan suatu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak minta, saya tak pau dia, saya tak peras ugut dia, tetapi disebabkan diri kita yang memang bengis dan sebagainya, orang akan tunduk. Maka adakah itu dinamakan suatu permintaan ataupun suatu pemberian yang dalam keadaan rela? Contoh, kita buat contoh. Maka sebab itu pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah suatu konsep bagaimana keimanan tersebut akan membimbing diri kita dalam setiap aspek kehidupan diri kita. Sama ada aspek tersebut yang hari ini diistilahkan bahawa ini adalah merupakan urusan dunia, Ustaz. Urusan dunia ini contohnya saya kerja ini dengan majikan dan sebagainya, itu tidak melibatkan keimanan. Tidak. Dalam Islam semuanya ada, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kamu buat sesuatu perkara yang sangat besar. Sehingga kan kamu nak masuk tandas pun Islam dah ajar bagaimana kamu nak memerintah sebuah negara, begitu juga kamu nak memerintah sebuah keluarga. Semuanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Islam telah dorongkan dan juga buat garis panduan. Jangan kamu kata bahawasanya pada hari ini tidak ada satu pun ataupun ada satu bab yang Islam tak selesaikan, maka tidak. Maka tidak ada. Sedangkan dalam Islam semuanya sudah lengkap. Sebab itu Islam ini suatu agama yang sangat ataupun yang sudah syumul, meliputi segala kehidupan yang ada dalam diri kita. Sekadar itu saja sebagai satu perkongsian pada tengah hari ini, sebagai mengongsi, sebagai berkongsi dan juga sebagai mengisi masa di antara waktu rehat tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita bicarakan ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan satu kerja buat pada 2 Ramadan pada hari ini, yakni telah kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misr wa fi janubi Thailand wa fi biladina hadza Malaysia min masyariqil ardi ila magharibiha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah dan juga surah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.